InsyaAllah malam ni kita nak kongsikan sebuah kitab karangan Imam Tirmizi yang telah diterjemahkan dalam bahasa Melayu. Kitab ni sebenarnya kitab Arab tapi dah diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Berkaitan dengan tajuk kitab ini Syama'il Muhammadiyah. Maknanya kitab ni menceritakan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan kitab sirah tapi sebuah kitab yang menceritakan tentang peribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari segi fizikal Nabi, rupa Nabi, cara Nabi makan, cara Nabi minum, perbuatan seharian Nabi, cara Nabi tidur, berjalan, berbual, makan, cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beribadah. Jadi Imam Tirmizi ni kumpulkan semua fakta-fakta hadis-hadis berkaitan tentang Rasulullah, fizikal Nabi dan peribadi Nabi, lalu dihimpunkan ke dalam sebuah kitab yang dikarang yang berjudul Syama'il Muhammadiyah. Ianya bukanlah kitab sirah tapi kitab berkaitan peribadi Rasulullah. Maknanya bila kita baca ni, insya-Allah kita akan kenal Rasulullah, apa kegemaran Rasulullah, apa yang Rasulullah tak suka, apa benda yang Nabi suka buat, apa yang Nabi tak suka buat. Jadi semuanya dihimpunkan dalam ni. Jadi Imam Tirmizi ni dia buat kitab menceritakan tentang peribadi Rasulullah. Hari ini kita nak tengok satu tajuk daripada puluhan tajuk yang berada dalam kitab ni berkaitan dengan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergurau. Rasulullah pun bergurau ya. Pertamanya yang perlu kita tahu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia biasa seperti kita. Dari segi Rasulullah pun lapar. Rasulullah pun haus, dahaga. Rasulullah pun mengantuk dan perlu tidur. Dan Rasulullah juga kalaulah kita tusuk dengan senjata, berdarah ke atau tak berdarah? Jawapannya adalah berdarah. Memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada mukjizat. Nabi tidak makan ataupun minum dalam beberapa hari. Ataupun Nabi pernah tidak tidur selama 3 hari. Tapi keseluruhan kehidupan Nabi makan dan minum dan Nabi tidur. Rasulullah juga manusia biasa seperti kita, ada perasaan sedih, ada perasaan duka dan ada rasa keinginan untuk bergurau. Jadi kita jangan ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni pegang tasbih, berjubah, kiranya tak bergaul dengan orang lain, pemimpin, duduk dekat masjid, berzikir, mengaji sahaja. Tidak, Rasulullah bukan begitu. Rasulullah juga menyantuni manusia dengan cara yang Allah Subhanahu Wa Taala nak, bukan cara kita nak. Itu bezanya kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita nak tengok hadis yang pertama daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik ni merupakan sahabat Nabi. Dia ni Nabi ambil dia daripada kecil. Anas bin Malik ni kecil lagi. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah, ibu Anas bin Malik ni menyerahkan Anas bin Malik ni untuk hadiah kepada Rasulullah untuk berkhidmat. Dia kata, "Ya Rasulullah, ambillah anak aku ni untuk khidmat kepada kamu, untuk buat apa-apa sahaja." Jadi Anas bin Malik ni banyak meriwayatkan hadis sebab apa? Dia dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia merupakan kanak-kanak ketika hidup bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dengar apa yang Anas bin Malik kata. Satu hari, inna nabiyya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu ya dha udhunain. Dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memanggilnya, wahai orang yang memiliki 2 telinga.
Dia panggil Anas bin Malik. Dia panggil Anas bin Malik. Selalu dia panggil Anas bin Malik. Hari tu dia kata Rasulullah SAW memanggil dia, "Wahai yang ada dua telinga, mari sini." Dia pun pelik, kenapa tak panggil Anas, tapi dia panggil dua telinga. Orang yang memiliki dua telinga. Dia, Anas bin Malik pun datanglah kepada dia. Datanglah kepada Rasulullah SAW. Dalam keadaan tu dia terpinga-pinga. Sebab apa? Dia kata, "Kenapa panggil, ya Rasulullah, kenapa memanggil aku dengan dua telinga?" Dia kata, "Bukankah kamu memang ada dua telinga? Jadi aku panggil lah. Aku memanggil kamu dengan, wahai orang yang ada dua telinga." Salah satu beza kita dengan Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bergurau dengan perkara yang benar. Rasulullah SAW tidak berbohong. Memang Anas bin Malik ada dua telinga, dan dia pun memanggil Anas bin Malik dengan wahai yang mempunyai dua telinga. Saja je hari itu Rasulullah SAW nak bergurau. Kemudian kita tengok hadis yang seterusnya. Itu yang pertama. Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan, "In kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la yukhalituna hatta yaqula li akhin li saghir, ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair." Satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan. Rasulullah nampak ada sekumpulan kanak-kanak yang sedang bermain, dan ada seorang kanak-kanak ni pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadiahkan dia seekor burung. Lepas tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masa tengah lalu tu, dia tanyakan khabar, "Wahai Abu Umair, apa khabar burung yang telah aku berikan tu?" Maknanya kita nampak dekat sini salah satu sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila Nabi lalu berjalan di kota Madinah ke ataupun pada situasi tersebut, berjalan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nampak kumpulan kanak-kanak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam boleh tegur. Maksudnya Nabi tegur, Nabi boleh join menyembang lagi dengan kanak-kanak. Kita kalau nampak kanak-kanak, kita buat tak tahu, tak layan sebab dia budak-budak. Budak-budak tak tahu apa-apa. Tapi Rasulullah ni bezanya, Rasulullah boleh join sikit. Join. Contohnya kalau budak tu tengah main guli, Rasulullah kebetulan tengah lalu, budak tu baling tak kena, Rasulullah boleh kata, tak kena. Itulah sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang rahmatan lil alamin. Orang tua, orang muda, remaja, kanak-kanak pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam boleh bercampur. Maknanya boleh bergaul, tapi tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk situ sekali main sampai habis tak buat apa-apa. Maknanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam boleh menegur lagi. Ini adalah salah satu perkara yang kita kena contohi. Sebab apa? Bila kita lalu, kita berkawan ataupun menegur kanak-kanak, kanak-kanak tu akan kata, "Baik pakcik ni. Baik makcik ni." Bila kanak-kanak tu hari-hari jumpa kita, dia kata, "Baik pakcik ni. Baik makcik ni." Itu adalah merupakan doa. Kanak-kanak ni yang belum baligh ni, dia tidak melakukan dosa lagi kepada Allah. Jadi setiap perkataan dia, insya-Allah tidak ada hijabnya. Lagilah perkataan kanak-kanak ni kalau dia sebut daripada hati dia. Perkataan dia tu adalah datang daripada hati dia, dan dia tidak ada niat yang lain, niat yang tersembunyi. Memang daripada hati dia puji kita, baik pakcik ni, baik makcik ni. Inilah salah satu perkara yang perlu kita contoh dalam kehidupan kita. Janganlah kita rasa aku ni orang besar, tak layak untuk bergaul dengan budak-budak. Aku ni orang besar, orang berpangkat, tak layak untuk bergaul dengan orang-orang bawahan. Itu bukanlah sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok hadis yang ketiga daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan, qalu ya Rasulullah innaka tuda'ibuna
qala inni la aqulu illa haqqan. Para sahabat berkata, wahai Rasulullah, kamu bergurau dengan kami? Kamu bergurau dengan kami? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, aku tidak akan pernah mengatakan sesuatu yang tidak benar. Ini lebih kurang macam hadis yang pertama berkaitan dengan Anas bin Malik, mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil, wahai orang yang mempunyai dua telinga. Jadi hadis ni lebih kurang dengan hadis yang pertama. Bila perkara tu berlaku, ya Rasulullah, kamu bergurau dengan kami? Ya, Rasulullah kata, ya, tapi aku bergurau, aku bercakap ataupun aku berkata hanyalah dengan perkataan yang benar. Itu salah satu sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok hadis yang 1, 2, 3, 4. Hadis yang keempat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, inna rajulan astahmala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal inni hamiluka ala waladi naqah. Faqal ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma asna'u biwaladin naqah. Faqal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hal talidu ibila illa nu'. Ini menarik. Ada seorang lelaki datang minta tunggangan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia cakap, kita tak tahu, tak pasti tunggangan tu dia nak sebab apa. Ada seorang lelaki meminta tunggangan kepada Rasulullah, maka baginda berkata, kamu boleh menunggang seekor anak unta. Ada seorang lelaki datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, aku perlukan tunggangan, aku perlukan kenderaan. Lepas tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercakap dengan dia, menjawab pertanyaan ini. Dia kata, baiklah, kamu akan menunggang seekor anak unta. Pelik lelaki ni. Pelik sebab apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak bagi orang tu anak unta, sedangkan lelaki ni nak pergi musafir. Perjalanan jauh, selalunya kalau perjalanan yang jauh, untuk mengangkat barang-barang yang banyak, kita akan gunakan unta yang dewasa. Sebab unta dewasa, dia boleh bawa peralatan yang banyak, khemah, makanan, pakaian, barang dagangan dan sebagainya. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, ya, aku akan bagikan kamu seekor anak unta. Lelaki ni pun pelik. Dia tanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang boleh saya lakukan dengan seekor anak unta? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab, bukankah setiap unta dilahirkan oleh unta yang lain? Bermakna dekat sini Rasulullah nak bagi tahu, bukankah setiap unta pernah menjadi anak unta? Maksudnya Rasulullah bergurau dengan dia. Dia kata, ya Rasulullah, aku nak kenderaan. Yang ini nak kenderaan tunggangan. Rasulullah SAW, ya, aku bagi kamu anak unta. Dia kata pula, ya Rasulullah, buat apa aku nak buat dengan anak unta? Lepas tu Rasulullah SAW menjawab, bukankah setiap unta yang dulunya, yang sekarang ni dewasa, pernah menjadi unta, anak unta, menjadi unta kanak-kanak? Maksudnya Rasulullah SAW bergurau dengan dia. Maknanya Rasulullah SAW bagi tahu, bukankah setiap unta dulu pernah menjadi unta yang masih kecil lagi? Itu antara salah satu gurauan Rasulullah SAW. Ada satu kisah yang lagi menarik daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna rajulan min ahli badiyah. Ada seorang lelaki Badui, nama dia adalah Zahir. Ada seorang Badui, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita biasa dengar sahabat Nabi macam Abu Bakar, Umar, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha bin Ubaidillah, Sa'ad bin Ubadah.
Tapi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Zahir ni kita jarang dengar. Hari ni kita nak dengar apakah kisah si Zahir ni. Zahir ni dia merupakan seorang badui yang berada di perkampungan. Maknanya badui ni orang yang duduk di pedalaman. Zahir ni fizikal dia, orang badui ni dia berwarna hitam. Kulit dia tu kulit hitam. Nampak dekat sini satu-satunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memilih sahabat dari segi fizikalnya, tapi memilih sahabat dari segi ketaatan dan juga keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kana yuhdi ila nabi sallallahu alaihi wasallam hadiyah minal badiyah fayujahhizah an-nabi sallallahu alaihi wasallam idza arada an yakhruju faqal an-nabi sallallahu alaihi wasallam inna dhahira badiyatuna wa nahnu hadiruh. Satu hari Zahir, seorang lelaki kampung badui, memberikan hadiah dari kampungnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah pun membekalkannya ketika dia mahu pulang. Ini adalah salah satu perangai Zahir. Setiap kali Zahir dari kampung pergi ke kota Madinah, Madinah ni bandar, Zahir akan memberikan hadiah kepada Rasulullah. Maknanya Rasulullah kata Zahir ni adalah pembekal barangan-barangan kampung. Sebagai contoh, barangan yang tak ada di Mekah. Macam kita, kalau dekat KL ni, orang datang daripada Penang selalunya bawa apa? Bawa jeruk Pak Ali. Tak pun bawa nasi kandar, tak adalah. Dekat sini pun ada nasi kandar, basilah nanti. Bawa barangan-barangan yang tidak ada. Maknanya Rasulullah kata Zahir ni memberikan bekalan kepada kita yang tak ada di tempat kita, dan kita memberi bekalan yang tak ada di tempat Zahir. Salah satu sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun Zahir memberikan hadiah kepada Rasulullah, Rasulullah tidak akan menerima sahaja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan membalas hadiah itu, hadiah yang diberikan kepada Zahir. Maknanya Rasulullah tak akan biarkan Zahir pulang dengan tangan kosong. Mesti akan ada hadiah. Maknanya ada balasan untuk Zahir. Itu adalah salah satu sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda berkata, Zahir adalah orang badui yang merupakan sebahagian daripada kita, dan kita adalah orang kota yang akan sentiasa menyayanginya. Salah satu sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyayangi kesemua sahabatnya, sehingga kan para sahabat menyangka akulah yang paling disayangi Rasulullah. Punyalah tiada kiranya tak ada perbezaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyayangi semua sahabatnya, sampai sahabatnya semuanya kata akulah yang paling dicintai oleh Rasulullah. Okey, kita tengok seterusnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri amat menyukai Zahir, meskipun dia tidak memiliki wajah yang rupawan. Dekat sini Anas bin Malik nak bagi tahu Rasulullah sayang Zahir ni kerana Allah, bukan kerana rupa, bukan kerana pangkat. Sebab apa? Zahir ni di sini dinyatakan tidak memiliki wajah yang rupawan. Bukannya Anas bin Malik nak menghina Zahir dari segi rupanya, tapi nak bagi tahu, nak ajarkan kepada kita yang Rasulullah tidak memilih sahabat dengan rupa, dengan pangkat, ataupun apa-apa sahaja. Rasulullah sayang sahabat dia dan umat dia kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang menemui ketika dia sedang menjual barang dagangan, baginda sallallahu alaihi wasallam mendakap Zahir dari belakang. Satu hari, tengah-tengah Zahir ni berniaga, tengah tak ada orang, Rasulullah pergi kat belakang dia, Rasulullah pergi peluk dia. Peluk si Zahir ni. Peluk dari belakang. Zahir yang tidak dapat melihat orang yang mendakapnya berkata, "Siapa ni? Lepaskan aku." Maknanya ketika Rasulullah peluk dia tu dari belakang, dia tak tahu, dia kata, "Yalah, orang peluk dari belakang." Dia kata, "Siapa ni? Lepaslah, orang nak berniaga ni." Kemudian
Zahir pun menoleh dan mengetahui bahawa orang yang mendakapnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah dipeluk, Zahir ni diam je. Zahir pun pusing-pusing nampak, oh Rasulullah yang peluk dia. Kemudian Zahir terus berusaha agar belakangnya terus menyentuh dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam berkata, siapa yang mahu membeli hamba ini? Siapa yang mahu membeli hamba ini? Tengah-tengah peluk tu, Zahir dah perasan Rasulullah. Zahir biarkan saja. Lagi Zahir merapatkan supaya mendapat berkat daripada pelukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang mendapat tempat nombor 1 di sisi Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dipeluk, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia bagi tahu, dia buat pengumuman, siapa yang nak beli hamba abdi ni? Siapa nak beli? Siapa nak beli dia? Kemudian Zahir ni jawab, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, aku ni kalau dijual pun tak ada harga. Rupa tak ada, fizikal pun tak ada, biasa saja, kurus. Tentu sekali aku ni tidak ada nilai ya Rasulullah andai aku ini dijual. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membalas pertanyaan Zahir ni dengan satu jawapan yang sangat kita pun nak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu kepada Zahir, ya Zahir, walaupun kamu di sisi manusia tiada harga, tiada nilai, tidak cantik dan tidak menarik, ketahuilah Zahir, sesungguhnya kamu di sisi Allah sangatlah Allah sayang kepada kamu. Bayangkanlah, yang pertamanya, yang puji si Zahir ni adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu nombor 1. Maknanya perkataan Rasulullah ni adalah daripada Allah. Perkataan yang benar. Rasulullah adalah manusia yang tidak pernah menipu. Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam digelarkan Al-Amin. Kemudian yang keduanya, Rasulullah memberi jaminan kepada dia, Zahir, kamu ini disayang oleh Allah. Zahir, kamu ni adalah mendapat tempat di sisi Allah. Bayangkanlah, itu Nabi dah terus chop terus dah Zahir ni. Langkah bahagianya Zahir ni apabila Rasulullah sendiri yang puji dia, yang sayang dia, dan Allah pun turut sayang dia. Tu antara salah satu gurauan Nabi lah, mana Nabi tengok kawan dia tengah meniaga, dia peluk dari belakang, lepas tu bergurau pula, kata, ni ada hamba ni, siapa nak beli ni? Lepas tu Zahir kata, kalau beli pun tak laku Rasulullah. Lepas tu Rasulullah kata, kamu memanglah di sisi manusia tiada apa-apa, tapi di sisi Allah kamu sangatlah berharga wahai Zahir. Ada satu lagi kisah yang terakhir daripada Hasan Al-Bashri, meriwayatkan seorang wanita yang sudah lanjut usianya datang menemui Rasulullah sambil berkata, wahai Rasulullah, doakanlah saya agar saya dapat masuk syurga. Ini adalah satu perkara yang menjadi sunnah ketika Rasulullah SAW, di zaman Rasulullah, di zaman Nabi. Mana orang yang dekat, yang dapat peluang berjumpa dengan Nabi, dia tidak akan meminta dunia dan isinya. Dia akan meminta akhirat sahaja. Antaranya, wanita tua ni datang jumpa Nabi. Bila dapat peluang berjumpa dengan Nabi, dia kata apa? Ya Rasulullah, doakanlah saya dapat masuk syurga. Dia tak minta, ya Rasulullah, majukanlah perniagaan aku. Ya Rasulullah, bagilah aku kaya. Ya Rasulullah, bagilah aku cantik. Tak. Dia minta, ya Rasulullah, doakanlah aku untuk masuk syurga. Lalu baginda menjawab, wahai Ummu Fulan, wahai ibu, syurga tidak dihuni oleh wanita yang sudah lanjut usianya. Dia minta Rasulullah SAW doakan dia untuk masuk syurga. Rasulullah menjawab, wahai makcik, makcik tahu tak, dekat syurga tak ada orang tua.
Makcik ni pun berlari dalam keadaan menangis. Mendengar perkataan itu, wanita itu segera bergegas pergi sambil menangis. Teresak-esak menangis dia. Bayangkanlah, Rasulullah kata orang tua tak masuk syurga, makcik menangis dia. Berhemburan dia menangis. Maka Rasulullah pun berkata, beritahu kepada wanita itu bahawa dia tidak akan masuk syurga dalam keadaan tua. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, sesungguhnya kami telah menciptakan isteri-isteri mereka dengan ciptaan istimewa, serta kami menjadikan mereka seperti dara. Bermaksud, Allah apabila orang yang tua berusia adalah ahli syurga, sebelum masuk dalam syurga tu, Allah akan ubah fizikal dia, umur dia. Umur dia akan berubah seperti umur ayah kita, iaitu Adam, 33 tahun. Semuanya akan sebaya saja dan cantik saja, tiada cacat celah. Itulah yang dimaksudkan Rasulullah. Rasulullah bergurau dengan dia kata, makcik, orang tua tak masuk syurga. Makcik tu pun menangis teresak-esak. Lepas tu Rasulullah pujuk dia, bagi tahu sebab apa orang tua tak masuk dalam syurga. Allah akan ubah dia, fizikal dia menjadi cantik dan muda. Itulah dia salah satu kisah tajuk yang ada dalam Syama'il Muhammadiyah, di mana salah satu bab adalah bab mengenai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergurau. Jadi setiap daripada kita boleh menjalani kehidupan dengan bersederhana. Rasulullah pun bergurau, tapi Rasulullah tidak menghina fizikal manusia itu, makhluk itu, manusia itu atau sahabat itu. Rasulullah tidak menghina fizikal. Yang kedua, Rasulullah berkata yang benar. Yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mempunyai sifat-sifat yang suka bergurau, yang ceria dan menceriakan orang. Wallahu alam. Sesungguhnya yang semua yang baik, yang hebat, yang bagus semua datang daripada Allah, dan yang hina dan lemah adalah daripada kelemahan saya sendiri. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.